uniknya Tasha sebagai founder Lena ini, Tasha you don't live lavishly. You tak tunjuk kemewahan. You bekerja keras. Lebih banyak mahu membantu orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Yang itu Ibu nampak dengan Tasha ni. Sangat hebat. Salesperson, okay, yang saya boleh cakap reseller ataupun duta ataupun family yang dia bukan hanya menjual, okay, tapi dia boleh bawa diri dia tu, okay, as usahawan. Kiranya usahawan yang mempunyai leadership skill, yang strong leadership skill, leadership mindset, yang dia tahu bukan hanya untuk dia je. Misi utama Lena, okay, yang dibawa sangat jelas. Okay, kita bukan hanya nak jadi salesperson, bukan hanya nak menjual produk, tapi kita nak bawa satu perjuangan yang sama. Okay, value yang sama, perjuangan yang punya value yang sama. Dan kita akan inspire orang untuk ikut kita. Jom ikut aku nak buat benda baik. So ibu akan actually connect sesuatu, iaitu macam mana sesuatu budaya boleh wujud dari leadership yang betul. Okey? Sebab objektifnya ialah kita nak wujudkan satu budaya Lena yang powerful. So that you boleh, orang kata, transmit, boleh menghidupkan bagi orang keliling merasai culture Lena itu. Jadi bila orang berjumpa dengan kita, you sebenarnya mempengaruhi orang lain untuk improve their lives. Dengan cara you bercakap, dengan cara you role model sifat you, dengan professionalism you, dengan kebaikan you, dengan customer service yang bagus. Itu semua sebenarnya yang you jualkan. Bagaimana kita nak wujudkan budaya? Ia datang daripada behavior. Tadi kita cerita value, attitude jadi behavior. Sekarang ni tengok behavior manusia. Behavior kita individually, kalau kita repeat banyak kali, dia akan jadi habit tu. Kalau kita buat selalu, dia akan jadi budaya kita. Betul? Itu dekat individu. Bayangkan kalau kumpulan, pasukan. Behavior pasukan yang datang ada value yang sama, organisasi Lena ada values. Semua tu kita translate jadi behavior dan semua subscribe behavior yang sama. Dan behavior yang sama ni diulang-ulang. Lama-lama dia akan jadi habit. Bila semua dah jadi habit, dia akan menimbulkan culture. Macam itulah bagaimana culture sesuatu negara, negeri, syarikat, keluarga wujud. Dari values yang jadi behavior, yang jadi habit, yang akhirnya jadi culture. So very important that we understand the kind of value yang kita nak subscribe untuk dijadikan the kind of behavior yang kita mahukan supaya consistent. Kita
kita kena pasti nukleus ni kena ada nukleus terbaik. And Allah menciptakan Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Sebab apa? Sebab bila kita jadi the nucleus, kita kenalah menjadi manusia yang the best. The best version of self. Maksudnya, orang sambil kata apa? Wish, itu macam mana kita jadi ikut dia? Sebab dia terlampau bagus. Bila kita nak ikut dia, kalau kita tak jadi 100% pun, tapi kita model model yang paling bagus, kalau kita jadi 90% okey tak? Kalau kita jadi 80% okey tak? Kalau kita jadi 70% okey tak? 50% pun okey. Sebab apa? Kita tengah model the perfect example. Walaupun style berbeza-beza, tapi apa menyebabkan mereka bawa perkara yang sama? Yang sama tu apa? Yang sama adalah nilai-nilai Islam itu, yang boleh dibawa dalam bentuk yang berbeza-beza tetapi menghasilkan result yang sama. Dan value ni yang diteruskan oleh orang lain. Jadi setiap orang mereka pun akan ada kelompok dia. Dia jadi nukleus. Dia akan menjadi nukleus dia yang tersendiri, yang akan menghidupkan values yang sama kepada dia punya yang terdekat dia. Bukankah ini yang diterapkan dalam sistem reseller dalam Lena? Betul? Ini adalah HQ. HQ akan memperkenalkan satu values yang dipanggil gift tadi. And values ni yang ibu sebut, anda bukan menjual bantal. Bantal tu hanyalah platform untuk menarik orang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan agar kehidupan keluarga mereka berubah. Bantal ni hanyalah satu platform untuk menarik manusia supaya mereka berubah sikap daripada manusia yang biasa menjadi manusia yang luar biasa. You do this business because you nak lebih banyak agents apa to improve their life so that they can become better father, better mother, better brother, better son to their old mom. By working hard, keluar dari kemalasan, improve their life, speak better, datang training semua. Itu tujuan you. And you want lebih ramai. Kalau reseller Lena makin ramai. Tu baru satu syarikat ibu jaga. Ibu jaga 200 syarikat. Dan semua kalau yang ada reseller tu, kalau seorang tu ada 50,000 ke 100,000 ke, bayangkan perbezaan yang akan berlaku di negara Malaysia. Semua orang yang well trained, beradat, customer service bagus, hormat menghormati, tidak mengumpat. You know what I mean? I'm only creating a better country for our cucu and generation akan datang. Starting with resellers, Lena, you grow and make many people better people in this life, insyaAllah. Okay? Itu perjuangan kita bersama. What worked before may not work today. Apa yang menjadi pada masa yang lepas belum tentu menjadi pada waktu sekarang. Dunia dah berubah. Dulu generasi berbeza. Keadaan dunia pun agak tenang. Sekarang sangat-sangat pantas perubahannya. Maka formula yang kita lakukan untuk membangun organisasi pada zaman dahulu tidak sama dengan apa yang kita perlu lakukan pada zaman sekarang. Dunia dah berubah. Kita perlu prihatin dengan ilmu terbaru dan cara memimpin organisasi yang baru. Okey, pada asalnya apa yang bermain kat fikiran saya, produk bantal adalah produk untuk orang perempuan yang berniaga. Bila saya fikirkan semula, bantal ni semua orang pakai dan why not kalau lelaki cuba jual. Dan surprisingly dalam masa sebulan tu saya dah berjaya menjual 60 biji bantal dalam masa sebulan. Pertama sekali saya fikir dari segi bantal sememangnya benda keperluan, bukan kehendak. Bantal Lena sendiri dia ada dia punya keistimewaan sendiri, berbeza daripada bantal-bantal lain dengan harga yang mampu milik. Pada bulan 12 itu kebetulan cuti sekolah, jadi saya ambil kesempatan untuk memberitahu, mengiklankan produk Lena ini pada adik-beradik, sahabat-sahabat, guru-guru dan semua. Pada masa itu saja saya dapat hampir 200 biji bantal dalam masa yang singkat. Bagi saya, bisnes Lena ini amat mudah. Itu adalah peluang besar kita. Jadi saya menyeru sama-sama kita buat bisnes Lena ini.
Macam mana boleh start bisnes Lena ni? I start business as agent with others product first. Daripada situ sebenarnya because of ekonomi ketika tu dia oil and gas, so that tak stable actually. So ketika tu dia hanya cakap satu perkataan tu je lah, abang rasa abang dah tak lama dah dengan company ni, so terus buat. Okay, mati tak mati aku kena buat. Which is selama tu saya memang hidup sangat-sangat happy ataupun tak kisah, just focus on my kids only. Itu je permintaan dia, so that I berhenti kerja lah. So bila jadi macam tu dan yang dia tak pernah offshore, dia terpaksa offshore. So benda tu make me okay fine, aku kena buat benda ni betul-betul sebab aku tak nak dia berhenti kerja. Aku tak nak dia berhenti kerja dan mendapat pandangan serong tu sebenarnya. I think like okay, aku kena buat sesuatu dan aku akan tarik dia buat benda tu sama. Wow. So actually macam nak make dia tak rasa benda yang apa yang kita rasa lah actually. So bila dah start a business, benda tu berubah. Ibu, bila kita rasa macam kenapa aku rasa benda tu senang, kau tak boleh, mesin aku tolong kau, dia bermula. So lama-lama bila saya dapat tolong orang and then saya dapat kegembiraan itu, benda tu lagi gembira daripada saya nak fikir untuk jangan suami saya kena apa-apa whatsoever like that. So makin lama makin happy dan sebagainya. So bila terjadinya Lena ni, asbab permulaan ialah hanya untuk support 10 team member yang sentiasa ada bila saya perlukan. So saya hanya nak, tak apa, anything produk kita jual, kita buat sama-sama dan kita bantu orang lain. I'm sure ada malam yang tak boleh tidur, risau, gaji nak bayar, sale dapat ke tidak, boleh bantu lebih ramai atau tidak. Bukan senang title founder tu. Ibu memang harap ramai lagi founder kat luar mengambil inspirasi daripada Tasha. How you lebihkan orang lain more than yourself. Ni bulan keempat saya join sebagai leader. Saya dah dapat 3 gold bar. Okay, walaupun saya seorang suri rumah, tapi dengan uruskan anak lagi dan ada beberapa bisnes lain. Tapi alhamdulillah dengan Lena ni saya rasa sangat terinspirasi sebab dalam banyak-banyak HQ ataupun dalam banyak-banyak bisnes yang saya join, HQ Lena ni dia sangat-sangat membantu dan dia buat kita seperti satu family. Walaupun dah ada kerja tetap, dia orang kata tak menjamin kita bahawa benda tu akan selalu selama-lamanya lah kan. Bulan PKP tu saja saya mampu mencapai personal sales sebanyak 700 poin. Kalau dikira dari segi bonus yang saya dapat, lebih kurang dalam 1,400. So 8,400 macam memang terkejut gila-gila macam tu. Paling menarik dan paling manis tu banyaklah kalau ikutkan. Salah satunya saya dapat bantu suami sebab saya ni seorang suri rumah je. HQ ni banyak bagi support lah, banyak bagi kelas-kelas online. Tak pernah bagi rasa diorang ni tak push, tapi diorang selalu memberi dan terus memberi untuk kita orang terus bersemangat untuk tak down, walaupun PKP ke tak PKP ke, still kita orang dapat menjual bantal tu dengan baik lah. Anybody can steer the ship, but it takes a good leader to chart the course. Pemimpin yang baik sepatutnya mampu memeta hala tuju organisasi. Sepatutnya tahu apa resiko-resikonya, kawalan yang diperlukan. Pemimpin perlu memeta hala tuju organisasi supaya anak-anak buah, pengikut mampu mengikut hala tuju itu dengan selesa mengikut kapasiti dan capability masing-masing. Maka dengan itu, pemimpin yang baik sepatutnya mampu melakukan persediaan-persediaan supaya perjalanan ke hala tuju itu menjadi selesa kepada semua pengikut. Kita perlu latih pengikut kita. Kita perlu empower mereka, beri motivasi supaya perjalanan itu menjadi perjalanan yang bahagia.
Saya rasa masa 3 bulan PKP ni saya punya sale lagi tinggi daripada yang sebelum ni. Dengan masa 3 bulan PKP saya juga dapat rekrut 6 orang ejen. Jadi kalau kita nak, kita usaha, tak ada apa yang mustahil. Saya kerja kiki saya seorang pengusaha van sekolah. Jadi driver van sekolah memang kursi PKP ni memang agak terkesan teruk lah. Jadi income daripada Lena ni sedikit banyak bantulah saya punya ekonomi. Okey, satu benda yang best seronok Lena ni yang saya rasa bukanlah tak berada di tempat yang lain pun tak ada. Cuma dari segi ukhuwah family tu yang diterapkan oleh founder kita Puan Natasha tu yang membuatkan saya rasa walaupun stres tak dapat achieve KPI jualan pun saya stres menjual dengan rasa seronok sebab kita happy buat satu benda tu dengan orang kata menjual dengan hati. Kenapa saya nak jual Lena? Keistimewaan Lena tak ada di tempat lain. Dari segi sistem yang dia cuba bantu ejen-ejen Lina dalam nak manage tim yang besar dengan ada sistem yang teratur, sistematik kan. Ada sistem order yang baik, lepas tu training yang sentiasa update untuk ejen-ejen, so tak adalah ejen-ejen lemau ke leader-leader pun sendiri. So di situlah saya nampak kelebihan. Dia tak ada berat sebelah. Semua sama. Dengan sistem yang ada adil. Sebab tu bagusnya sistem Lena ni. Saya nak orang nampak suri rumah bukan kosong. Saya nak orang nampak suri rumah tu suri rumah yang berkaliber, yang berpendapatan, bukan goyang kaki saja dekat rumah. Untuk Lena pula, saya harap sangat Lena akan terus mengekalkan momentum semangat dan sentiasa mengukir kejayaan dunia dan akhirat. Pada siapa-siapa yang masih lagi berfikir-fikir apa yang cabang bisnes apa yang mungkin boleh anda ceburi, cuba masuk dengan Lena dan cuba kenal dengan Lena dan cuba jatuh cinta dengan Lena itu sendiri. Tak masuk, you takkan tahu. It's not about making money, Bu. Tapi sentiasa saya terapkan ialah bukan apa yang saya dapat ialah, tapi apa yang saya sumbangkan. Is it enough? Is it cukup? Diorang dah makan ke? Diorang pandai tak? Diorang faham ke? Diorang ni ke tak? So that try pelbagai cara untuk make them, kau kena dapat juga benda Allah tu. Kenapa benda tu tak boleh Dan akan pergi cari lagi cara. Macam mana nak membolehkan dia That's why first benda yang saya pernah cakap dengan ibu, kelas pertama yang saya pergi ialah kelas leadership. Kenapa? Sebab benda tu sangat penting untuk meyakinkan orang. It's not about making money only. Kelas sales ataupun kelas marketing. Kelas macam mana saya nak pergi bagi tahu dia orang dengan cara yang baik, dengan cara yang betul untuk mereka buat perubahan tu. Dan this is not cerita tentang HQ ataupun kami dengan ejen. Even though kami dengan staff, macam mana diorang kena improve. Anak-anak muda ibu kerja dengan kita, macam mana dengan income mereka, simpanan mereka masih nak main-main lagi ke? Daripada awal pun kami dah jaga macam ni. Sebab apa? Sebab kita pernah dah ada pengalaman before. Kononnya gaji besar, simpanan tak ada. Lifestyle sangat minum ni, makan ni terlalu. Tapi sebenarnya pengurusan tu tidak bagus. Jadi daripada awal sekarang memang dekat office ni memang itulah kita terapkan. You adalah seorang manusia yang menganggap wujudnya you di atas muka bumi ini is to serve others. Betul. And if they are happy, then you rasa your role fulfilled. Betul. And it makes you happy. Sangat. To the point of you forgot about yourself. Seorang founder, seorang usahawan, seorang wanita tetap teguh bergerak ke depan atas value nak tolong orang. Itu semangat dan kekuatan you that you could bring dan membawa syarikat ni ke tahap sekarang. You see Lena, jelas ibu, kita bukan hanya nak ada salesperson, bukan hanya nak ada team yang menjual bantal saja, tapi saya betul-betul nak ada team, satu team besar yang betul-betul faham tentang perjuangan ni, dan kita nak perjuangan yang betul-betul selari. So bila ibu sebut tentang apa pengharapan saya kepada company, selagi
selagi kita masih jumpa lagi orang yang masih bersifat peniaga sahaja ataupun bukan ada usahawan yang betul-betul ibu, selagi tu saya masih tak berpuas lagi. Walaupun mereka masuk dalam family Lena, tapi mereka masih lagi ada mindset yang biasa-biasa, itu saya rasa masih belum settle lagi saya punya tugas ibu. Apa yang kami buat sekarang, ianya hanya bukan untuk memuaskan ejen, tapi sebenarnya kita pun developing staff untuk mereka become more leader pula dekat dalam ni, untuk next lagi, berkembang lagi, bukan hanya untuk company tapi untuk diri mereka juga ibu. Bila dah tubuhnya Lena, dah Allah izinkan tubuh Lena, and the first leader yang saya nak follow ataupun the first info yang saya nak follow ialah Ibu Hanim ketika itu, sebab saya perlu belajar ilmu leadership ni, sebab saya nak bawa benda tu sama. Saya boleh rasa perjuangan ibu tu, dan saya rasa kita sama, maksudnya value tu, perjuangan tu betul-betul sama. Tu yang saya nak ikut. Bagi ibu, Tasha ni seorang perwira. Betul. Doakan kami tahu ibu. Seorang perwira yang sedang membina legasi. Tak ramai yang ibu nampak real warriors out there, perwira sebenar. You're among the few. So continue the good job. Tolong orang, hati bersih, bersungguh-sungguh. Tapi pesan ibu satu, jangan lupa diri sendiri. Don't cover up. Don't say everything is okay because you have a good team. Jangan kata boleh. Terlalu pujuk dengan bunga positif. I know it's good, sebab itu bersyukur namanya. Betul. Tapi sekali-sekala sayang, kita kena fikir juga untuk kita. Sometimes you are tired. Sometimes you're hurt. So you have to acknowledge that and address that. Sampai bila nak cover-cover. Okay? I know you're strong. Tapi orang strong pun tumbang. Okay? Once in a while, reward yourself. You're a good human being. Dan dengan kekuatan nak tolong orang tu, continue juga ke saya. That's all, baby. I love you. Stay strong. Continue the fight. You're my perwira. Lena! We grow! Lena! We innovate! Lena! We are flexible! Lena! We are trustworthy! Lena! We are the best! Woo! Program Legasi Perwira Usahawan Nadi Negara adalah langkah pertama ibu untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang ada pada ibu serta pengalaman-pengalaman ibu kepada lebih ramai usahawan yang memerlukan. Sepanjang episod-episod yang lepas, anda telah pun belajar tentang kepimpinan, hala tuju strategik syarikat, struktur dan sistem, performance fokus, bagaimana nak membina pasukan impian, bagaimana nak membentuk budaya berprestasi tinggi. Pada episod yang terakhir, anda akan belajar hubung kait antara 6 perkara ini supaya anda dapat mengembangkan perniagaan anda dan lebih penting lagi untuk memastikan perniagaan anda bertahan lama hingga menjadi legasi. Saksikan episod terakhir, Legasi Perwira Usahawan Nadi Negara.